اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak, iaitu perbuatan yang banyak 3 kali. Atau perbuatan yang banyak 3 kali berturut-turut, dan jika dengan lupa sekalipun. Jika dengan lupa sekalipun, perbuatan banyak 3 kali berturut-turut, batal juga semayang. Terlupa kitanya. Kita pun bergerak 3 kali turut, batal semayang walaupun tidak sengaja. Lupa sekalipun. Kita bergerak 3 kali turut, batal sembahyang. Mana contoh 3 kali turut ni? Seperti 3 langkah atau 3 gerak. Kemudian 3 kali turut-turut ni sama ada ia perbuatan yang banyak ni dengan satu anggota. Jadi 3 kali turut-turut dengan satu anggota, atau dengan 3 anggota. 3 anggota ni gerak sekali, anggota yang kedua gerak sekali, anggota yang ketiga gerak sekali. Kira 3 kali. Sama ada ketiga-tiga tu datang ni daripada satu anggota, tangan saja je kita gerak 3 kali turut-turut, ataupun dengan 3 anggota, tangan gerak sekali, kepala gerak sekali, kemudian kaki gerak sekali. Sama je hukum dia tu. Faham tak ni? Dengan satu anggota ni, kalau kita kata gerak, tangan 3 kali tu dengan tangan je. 3 kali tu dengan kepala je. Sama je. Ataupun 3 kali tu dengan 3 anggota. Satu anggota sekali, anggota yang kedua sekali, anggota yang ketiga sekali. Batal juga sembahyang. Atau dihisapkan ataupun dikira 3 kali itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Seperti demikianlah barang yang berkata akan dia Allamah Ibn Hajar. Mana contoh seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lainnya tak sunat, jadi 3 jumlah dia, maka batal sembahyang dengan yang tersebut. Ini perkara yang kedua yang membatalkan sembahyang. Yang pertama dahulu berkata-kata,
Berkata-kata membatalkan sembahyang. Perbuatan yang banyak membatalkan sembahyang. Tapi berkata-kata kalau terlupa tak batal. Perbuatan yang banyak ni atas pandangan muktamad, walaupun terlupa sekalipun batal juga sembahyang. Walaupun terlupa sekalipun batal juga sembahyang. Hak perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak ni iaitu 3 kali berturut-turut, dan jika dia lupa sekalipun 3 kali ni pula dia tak cerita panjang dengan anggota yang besar. Kepala, tangan, kaki. Anggota kecil ni jari biasanya lah. Kelopak mata, kenyit gerak mata. Tu dia panggil anggota yang kecil. Faham tak ni? Mulut anggota yang kecil. Tapi kalau gerak sekali ngekeng, itu anggota besar. Faham tak? Ngekeng ni kan, tu anggota besar. Mulut sahaja, mulut, bibir, bibir tu anggota kecil. Tapi mana? Yelah, dia kalau bergerak sampai ke keng, dipanggil anggota besar. Kalau keng tak bergerak, mulut saja bergerak, ni kadang-kadang orang waswas. Orang waswas, dia baca Fatihah kan, dia baca ni, dia waswas, buih mulut-mulut. Bukan gagak. Kalau orang hak ada kecacatan OKU, hak tu itirariyah, hak tu itirariyah tak bilang. Itirariyah ni benda yang berlaku yang bukan pilihan dia. Dia memang OKU mana? Dia kalau cakap, dia baca memang gitu mulut dia. Saya sebut tadi ni orang waswas lain. Waswas ni dia panggil ikhtiari, pilihan dia. Dia pilih nak turut bisikan syaitan tu. Kenapa? Itirari ni memang apa enggak? Yang dia kalau gerak dengan itirari, itu tidak dibilang. Sebab dibilang hukum kepada kita adalah perkara yang ikhtiari, dipanggil hak pilihan kita. Gerakkan tangan ni pilihan kita, gerakkan kepala ni pilihan kita, gerakkan kaki pilihan kita. Tetapi ada orang OKU, dia kepala dia gerak semua. Ada orang OKU, tubuh dia bergerak semua. Hak tu pilihan dia dah nak bergerak. Dak tu terjadi gitu je. Itu dia panggil perbuatan itirari, dia panggil. Itirari, hukum tak ambil salah ke dia? Ada? Kan kita ada dua, kan ikhtiari, itirari. Itu banyaknya adalah perbuatan ikhtiari. Ikhtiariyah. Satu laginya itirari. Ni ikhtiari, ni itirari, ni terjadi. Orang OKU dia nak ajuk budak pandai, tapi ada orang yang seumpama tu. Memang dia kepala dia tu memang bergerak lah. Macam orang Parkinson, apa panggil? Parkinson. Tu dia anggota bergerak. Tu dia panggil itirari, dia panggil ni. Mana yang terjadi itirari. Syarat tak ambil hukum. Macam itirari, macam terdahulu orang yang latah, pilihan. Dia memilih untuk bercakap. Tidak, dia terlancar. Hak latah tu nah. Kita ni bercakap ni pilihan kita nak bercakap. Kita nak kata gitu, nak kata gitu, pilihan kita. Ada pun latah, ada dia terkeluar. Itu dipanggil itirari. Sama juga dengan perbuatan, pergerakan. Ada pergerakan yang itirari. Itu tidak dibilang. Kita bilang ni 3 kali ni daripada perbuatan yang ikhtiari,
pilihan kita. Yang kebanyakan ni ikhtiari lah kebanyakan kita ni, pilihan kita. Ittirari, tidak ada pilihan kita. Tapi kita pegangan ahli sunnah, ikhtiari ke, ittirari ke, hakikinya qada dan qadar Allah. Situ belaka sama je. Cuma yang bezanya ahli sunnah dengan Mu'tazilah adalah pada perbuatan ikhtiari. Perbuatan ittirari ni sepakat antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Sepakatnya betul mana? Hak ittirari ni ahli sunnah kata tidak disandarkan kepada hamba. Ni Tuhan belaka, tak disandar pada hamba. Mu'tazilah kata gitu juga. Mu'tazilah kata gitu juga. Sama je. Hak ikhtiari ni beza dah. Kita ahli sunnah wal jamaah, ikhtiari ni disandar kepada hamba. Hak Jabariyah tak ada hamba juga, macam ikhtiari juga, tak sandar pada hamba. Tu Jabariyah. Qadariyah pula hak ikhtiari ni disandar pada hamba dan hak hamba, sebab Tuhan letak dah kudrah di hamba. Dia gitu. Sekarang ni hak ikhtiari yang terjadi ni, ahli sunnah dengan Mu'tazilah sama, tidak disandarkan kepada hamba, maka tak ada hukum. Kalau terlancar lidah pun tak batal semayang. Kalau bergerak banyak dalam semayang ni, sampai ke daripada mula semayang sampai ke salam, beratus-ratus kali gerak kepala, tapi pilihan dia ke dah ikhtiari, dia cacat, maka tidak disandar pada hamba. Dari segi pegangan pun tidak disandar pada hamba. Dari segi hukum ni pun tidak disandarkan kesalahan kepada hamba. Hak Mu'tazilah pun gitu juga. Hak ni tak ada hamba ni. Ni hak Tuhan, tak disandar pada hamba. Hak ikhtiari ni, kita ahli sunnah ikhtiari ni disandarkan kepada hamba. Bahkan kita wajib isbatkan, wajib menetapkan di akidah hamba ada pilihan, ada perbuatan. Dah beza dengan Mu'tazilah ni mana pula? Hak Jabariyahnya ikhtiari ni macam ikhtiari juga, tak disandar pada hamba. Dari segi pegangan, hakikinya memang tak ada hak hamba. Dari segi pegangan. Mari Qadariyah pula ikhtiari ni disandar kepada hamba dan memang perbuatan hamba. Kita ahli sunnah wal jamaah sandar kepada hamba. Kita isbatkan di akidah perbuatan yang ikhtiari ni, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah qada dan qadar Allah. Jadi kalau pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah, maka hakikinya tak ada apa lah. Hakikinya sama yang ni je. Hakikinya cuma kita wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan pun terikat dengan qada dan qadar. Kalau gitu juga hakikinya dipaksa, memanglah hakikinya dipaksa. Hakikinya majbur, hakikinya hakikinya dipaksa. Sebab apa? Yang hakikinya kan kita duk pegang kan, ni kita ni kita cerita semayang. Lagi kita nak masuk Ramadan, puasa, akidah kena betul. Kalau akidah tak betul, semayang tuan tak terima, puasa tuan tak terima, di Mekah tuan tak terima. Orang learning kan, jadi penting hak semayang, puasa di Mekah aje. Akidah kita jangan salah faham, ni bukan waktu kecil. Ibadat semayang puasa jangan tu hukum Islam tu. Tapi kita duk cara tu. Tapi pengertian syahadah, syahadah kita yang pertama tu, asyhadu alla ilaha illallah tu, kita mengesakan Allah, kita mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah dengan makna Allah Tuhan yang satu. Orang Islam sama je, tahu? Islam sama je. Esa pada zat tu panggil Tuhan satu. Dan esa pada perbuatan, ada tidak esa pada perbuatan? Apa makna esa pada perbuatan? Perbuatan Tuhan belaka. Ada. Ittirari ke ikhtiari ke keesaan pada perbuatan. Perbuatan Tuhan belaka. Dah kita apa? Hakiki tak ada benda lah. Patut sedang berlaku lah ni. Inilah perbuatan Allah. Jangan duk pening pula kalau gitu, tak buat gapo-gapo. Tak buat gapo-gapo. Apa Tuhan
Tuhan buat macam-macam di kita ni sekarang ni. Apa Tuhan buat kita? Tuhan buat kita hidup. Tuhan buat kita boleh nampak. Tuhan buat kita boleh dengar. Tuhan buat organ-organ di dalam berfungsi. Semua Tuhan buat belaka. Nadi kita bergerak, Tuhan buat. Mata kita berkelip, Tuhan buat. Tak buat gapa-gapa apa. Kat pergi bangun pula, Tuhan buat. Tengah duduk ni pun Tuhan buat. Sedekah korek lah tu. Cuma kita mentauhidkan Allah dengan makna sekalian perbuatan-perbuatan Allah sama ada itirari ataupun ikhtiari. Itirari tak ada masalah. Sebab semua menyatakan bahawa hak Tuhan. Tak ada hak kita. Ini sama. Orang kata sama ahli sunnah dan Mu'tazilah ni. Hak ikhtiari nak kena jaga. Ada ni. Kalau kita terlajak, kita cerita bab ni keesaan pada perbuatan sahaja, qada qadar daripada Allah, kita dak kemah molek, akhirnya tak pegang pun di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, jadi jabariyah. Kemudian kalau ngaji tak faham molek pula, dia mudah jadi qadariyah. Dalam pilihan kita, perbuatan kita, hak kita lah. Hak kita mutlak lah. Dah kan Tuhan letak dah kan ni di akal kita ni, IQ. Tuhan letak dah ni rank tenaga di tubuh kita ni. Sampai masa hak ni lah pula yang main peranan, yang buat kita menilai, memilih. Hak ni lah buat. Dah kudrah yang Tuhan letak di hamba ni. Kudrah ni yang buat. Yang menggerakkan kita, yang mendiamkan kita, kudrah ni kita ni yang buat. Itu panggil keesaan dah pada perbuatan. Dah lah. Sebab perbuatan Allah separuh je. Mana perbuatan Allah? Tuhan bubuh IQ di akal, itu perbuatan Allah. Tuhan bubuh tenaga di hamba, itu perbuatan Allah. Lepas tu separuh lagi tu, memilih akal kita sendiri main peranan, bukan Allah yang buat. Menggerakkan tubuh badan, tenaga yang buat sendiri, bukan Allah yang buat. Itu dipanggil separuh-separuh. Lepas tu dipanggil berkongsi, bukan keesaan. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Syirik lah orang panggil. Aku sidana. Separuh Allah, separuh kita. Mana keesaan pada perbuatan? Itu qadariyah. Dah kan kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan mutlak kita lah, barulah nasabah dengan akal kita yang kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tu qadariyah. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang jadi jabariyah. Tapi pilihan dan perbuatan hakikinya tak ada juga. Jadi macam jabariyah. Hakikinya memang macam jabariyah. Hakikinya bukan macam jabariyah, memang jabariyah lah hakikinya. Terikat segala-galanya. Tapi kenapa jabar jadi salah pula? Dia tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Salah dengan ayat Quran. Ayat Quran duk sandar kita banyak mana? Ayat-ayat duk perintah kita banyak mana? Ayat-ayat duk larang kita banyak mana? Kalau ayat atau sandar kita, Fatihah lah mudah kita nak ingatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, ni kami yang sembah. Ayat Fatihah kata siapa yang sembah? Kami, hamba yang sembah. Dah tu sandar kita mesti ada lah ikhtiar usaha. Sebab tu kita wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Tapi kita usaha kita pun tetap duduk di bawah Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Tuan kepada sekalian alam, sekalian makhluk. Allah Tuan, Allah segala-galanya. Itu Rabbil alamin, hakiki dia gitulah. Ada. Dia bulan puasa ni adalah kelah-kelah macam kelah bulan puasa saja je ada. Macam sempat tu kan, macam Majid Ladang ke apa, Dewi tajuk-tajuk. Memang ada tempat yang saya nak cerita ni dia. Cerita bab keesaan pada perbuatan qada qadar. Contoh hak cadangan lah, sebab hak ni hak dalam jabat, hak Wisma Darul Iman. Saya baca kitab Safinatun Najah. Sekarang tajuk wudu. Kemudian bulan puasa dia lain sikit, sebab dibuat bukan dalam dewan dah, dalam tempat solat besar. Sebab bulan puasa orang tak keluar makan tengah hari kan, orang ramai sikit.
Kalau hari-hari biasa ni orang keluar ambil anak lah, begitulah, beginilah. Jadi tak ada orang lah kalau kuliah tengah hari Sebab saya kuliah pukul 1 hak kemarin hari Rabu. Jadi bulan puasa dia buat ramai sikit dari orang tu. Nak baca tajuk wudu, kata kita ambil tahun lepas saya bicara tajuk qada dan qadar. Safinatun Najah juga bicara rukun iman yang ke-6. Sebab kitab Fiqh Safinatun Najah dia ada di awal tu cerita bab rukun Islam, rukun iman. Jadi saya 4 minggu dia 4 minggu. 4 kali Rabu 4 minggu lah sebulan Ramadan. Saya baca bab qada dan qadar. Tahun ni pun nak pergi situ juga. Kena cerita bab qada qadar juga. Nak pastikan betul-betul keesaan pada perbuatan ni. Ni jumpa macam-macam lah ni. Orang mengajar sekalipun duk baca tauhid sifat 20 dah. Tapi tidak keesaan pada perbuatan. Jadi qadariyah pula dah jadinya. Dah Tuhan letak dah kudrah di hamba, tenaga ni. Kalau kudrah ni tak boleh bekah, tak ada faedah Tuhan letak. Tu qadariyah. Tapi baca tauhid sifat 20. Ni pun orang Melaka ni. Kita kena mati dulu keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan kan. Kita menafikan kam muttasil pada perbuatan kan, kam munfasil pada perbuatan. Kena ingat dah, kang dah ingat dah. Kita hidayatus sibian ni jangan lupa kita tauhid asalnya. Depan kita tauhid. Kadang kita tauhid kita tak ada kam muttasil, kam munfasil. Dah kita ni tak ada. Cuma adalah keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Dengan makna tiada yang menduai pada zat, tiada menduai pada sifat, tiada menduai pada perbuatan. Setakat tu je. Tapi rasanya kalau saya mengajar, walaupun pendek, tapi tak setakat kitab ni je. Panjang. Ada tak itu? Tajuk kamu tasih, kamu pasih. Ada tau. Jadi tauhid pula kita hari ni. Tauhid dah sikit nak masuk Ramadan ni. Nak masuk Ramadan. Kamu tasih, kamu pasil. Kalau tajwid kau mak wajib muttasil, mak wajib mak jaiz munfasil. Sebut kata mak wajib muttasil, kita faham lalu dah hak pasal mana? Jaa contohnya. Hak mak jaiz munfasil pula. Kita bunyi kata mak jaiz munfasil, kita tahu lalu dah. Mana kita ke faham guna? Hak mak wajib muttasil kita faham guna. Hak mak jaiz munfasil kita faham guna. Samalah juga dengan kam muttasil, kam munfasil. Hak muttasil ni hak berhubung. Mak wajib muttasil ni pada satu huruf jaa. Tu mak wajib muttasil. Hak mak jaiz munfasil ni dua huruf, dua kalimah. Dia bercerah. Jadi kam munfasil ni pun berbilang yang bercerah. Faham tak? Kam tu berbilang lah. Kam berbilang. Muttasil berhubung, munfasil bercerah. Ni kita nak cerita hak keesaan. Dia ternafi dua, tertolak dua. Satu kam muttasil. Munfasil. Asal makna berhubung. Asal makna berhubung. Asal munfasil makna bercerah. Bercerah dengan mana apa ni? Kau panggil? Saya ngaji berasing-asing tagang. Saya ngaji. Tagang ni hijaan lah. Bercerah kalau sini lah maknanya berasing-asing. Berasing-asing perbuatan. Mana? Perbuatan Allah buat langit, buat bumi, buat manusia. Kemudian manusia tu nak bekas sendiri-sendiri. Ni hak munfasil. Hak berasing-asing ni. Bukan kerjasama. Kita ni Allah buat. Lepas tu habis kerja Allah. Lepas tu berlaku ni kita buat sendiri dah lah. Kita sendiri dah. Tak berkait pun dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Hak ni kafir.
ijma' ulama. Mana berasing-asing perbuatan. Pisah makhluk Allah, api makhluk Allah. Pisah sendiri-sendiri memutuskan, api sendiri-sendiri menghanguskan. Ni berasing-asing ni yang panggil. Ni kafir ijma' ulama. Tak ada suara. Sekali pegang jadi macam penyanyi kan. No. Ni munfasil ni berasing-asing. Hak muttasil ni berhubung dengan makna berhubung ni kalau kita kata kat mana apa? Berkongsi kerja. Nah, kita tak dikata berkongsi. Mana apa? Bersyarikat. Mana apa? Bekerjasama. Separuh-separuh kita kata. Ni muttasil ni apa? Berkongsi. Berkongsi perbuatan. Dia berkongsi. Kalau macam kita katalah, kalau kita kata ni, kalau perbuatan hamba, satu benda tu berat sangat, kena akad 2 orang. Apa panggil apa tu? Berbilang tukang akad, tapi bekerjasama, dipanggil muttasil. Hak munfasil ni mana? Benda ringan, separuh kerja mu mu buat kerja, hak giang mu akad giang mu, hak giang aku akad giang aku. Ni apa ni? Berasing-asing perbuatan. Tu munfasil dia panggil. Tanda ni. Kalau kan muttasil, kalau nisbah dengan kita satu benda kita akad 2 orang. Apa ke? Berkongsi, bersyarikat, berpakat pada satu perbuatan. Hak munfasil ni bagi. Ni hak kerja mu akad, hak ni aku akad. Tu munfasil. Jadi hak munfasil ni kalau buat perbuatan, hamba sendiri-sendiri yang boleh bekas. Pisah sendiri-sendiri yang memutuskan. Api secara tabi'i menghanguskan. Ni kan munfasil. Ni kapi ijma' ulama'. Ni supaya puasa kena qada ni kalau berpegang seumpama ni. Hak muttasil ni berkongsi. Mana contohnya? Tuhan letak kudrah di kita. Tu perbuatan Allah. Kemudian habis kerja Allah separuh tu, kemudian menggerakkan usaha ni dan menghasilkan usaha perbuatan kudrah ni pula. Kudrah ni makhluk Allah bukan? Tak, makhluk Allah ni yang bekas pula. Abang apa ni? Separuh berkongsi. Ini dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Ini khilaf ulama. Kafir ataupun dosa besar. Hak kata hak munfasil ni dengan diri kudrah kita ni yang bekas. Diri kudrah kita ni bukan datang daripada Allah letak. Tahu tak ni? Kita sendiri je ni. Kudrah di kita ni bukan Allah yang jadikan. Sendiri-sendiri kita je ada kudrah. Kudrah ni sendiri-sendiri yang boleh bekas. Ni tak kongsi dengan Tuhan ni. Ni hak munfasil. Hak tu kapi ijma' ulama'. Hak muttasil ni, hak qadariyah ni, Tuhan letak kudrah di hamba. Lepas tu separuh kerja Tuhan. Baik. Kudrah ni pula yang menggerakkan usaha. Kudrah ni apa yang boleh bekas. Dia panggil apa ni? Berkongsi. Separuh kerja Allah, separuh kerja makhluk Allah. Ni hak khilaf ulama'. Hak ni hak qadariyah. Qadariyah laginya, tajam dipisah Allah yang buat. Tajam dipisah Allah yang jadikan. Panah di api Allah yang buat. Panah di api Allah jadikan. Macam kudrah di hamba ni lah. Jadi tajam dipisah Allah yang buat. Lepas tu tajam tu pula beri bekas. Dia panggil apa ni? Muttasil, berkongsi. Ini khilaf ulama'. Kafir ataupun dosa besar, tetapi tidak keesaan pada perbuatan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma khilafnya antara munfasil dengan muttasil. Hak munfasil kapi ijma' ulama'. Kan? Dia kalau macam contohlah pisah api ni misal kita, samalah apa pun, nasi ke air ke obat ke benda sama je. Memang di nasi, di air, di obat ni ada Tuhan letak gapa-gapa. Sebab tu dia dimakan jadi kenyang.
minum air jadi hilang dahaga, makan obat jadi sembuh. Tuhan letak gapa-gapa di situ. Tapi Tuhan yang jadikan. Keesaan pada perbuatan, siapa masa kenyang, Tuhan yang buat. Hilang dahaga, Tuhan yang buat. Sembuh, Tuhan yang buat. Tu keesaan pada perbuatan. Memanglah Tuhan letak kudrah di hamba. Tapi yang menggerakkan kita ni bukan kudrah Allah. Keesaan pada perbuatan. Memang Allah jadikan tajam dipisah. Tapi siapa saat putus, bukan pisah yang buat, Allah yang putuskan. Memang Allah jadikan panah di api. Tapi siapa saat hangus, keesaan pada perbuatan, Allah yang buat hangus. Kita nak mati keesaan pada perbuatan tu. Kalau Allah letak kudrah di hamba, kudrah pula yang biar bagi bekas. Allah letak tajam dipisah, tajam dia pula yang memutuskan. Allah letak panah di api, panah yang menghanguskan. Semua Tuhan Allah buat ke separuh-separuh Allah buat? Itu kan muttasil pada perbuatan. Itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Hak kan muttasil. Mana? Ini hak muttasil, ni hak munfasil. Munfasil ni tak ada kaitan dengan Tuhan. Pisah secara tabi'i, secara semula jadi, secara bahasa dia memutuskan. Tak berkait kata pisah memutuskan sendiri, tapi mari daripada tajam yang Tuhan bubuh di mata pisah. Hak tu hak kan muttasil. Hak khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Mana? Hak munfasil ni pisah tu sendiri memutuskan, tidak berkait pun tajam dengan Tuhan yang bubuh di mata pisah. Tidak kait dengan Tuhan. Hak tu hak berasing-asing sungguh ni. Hak berkongsi ni, tajam tu Allah bubuh situ tu. Panah tu Allah bubuh situ tu. Perbuatan Allah tu. Jadi tajam tu Allah buat. Jadi panah tu Allah bubuh situ, hak Tuhan. Sampai saat memutuskan, hak Tuhan bubuh tu lah pula yang memutuskan. Hak Tuhan bubuh tu lah pula yang menghanguskan. Ni panggil berkongsi. Ni dia panggil kan muttasil pada perbuatan. Mana? Faham tak? Dia kalau kita dok nekam bab pegangan, tak ngaji bab qada dan qadar, keesaan pada perbuatan, macam mana kita nak berpegang? Yang menggerakkan tubuh kita ni Allah Ta'ala, yang memutuskan Allah Ta'ala, yang menghanguskan perbuatan Allah Ta'ala. Sebab itu ghaib. Yang nyatanya kita, yang nyatanya pisah, yang nyatanya api. Dah Allah belaka tu. Zahir ke dah Allah buat? Tak zahir. Hak zahirnya makhluk belaka yang buat. Jadi macam mana nak berpegang segala-gala tu qada dan qada Allah? Tu kata kena tanam dengan ilmu akidah, kena tanam dengan keimanan. Sebab akidah imam ni, tauhid ni, hak ni kena belajar molek hak ni. Sebab benda yang tak boleh nak dibuktikan belaka, boleh buktikan. Boleh buktikan. Allah yang memutuskan, bukan pisah, boleh buktikan. Zahir pisah. Kaji pun pisah. Tak boleh nak dibuktikan, ini benda gaib. Ni kena tanam molek ni. Macam mana kita boleh percaya barzah yang gaib? Kerana telah ditanam kepercayaan tu. Ada ni. Boleh buktikan ada persoalan barzah? Tak boleh buktikan. Tapi macam mana kita boleh percaya sepenuhnya dengan barzah? Kerana kita sudah ditanam kepercayaan dengan hari kemudian. Macam mana kita boleh percaya dengan malaikat? Gaib dah kata tidak ada alat yang boleh mengesang adanya malaikat. Tapi macam mana kita mudah-mudah je duduk di akidah kita ni dengan kewujudan malaikat? Sebab sudah ditanam daripada kecil lagi kewujudan malaikat. Sama juga dengan qada dan qadar. Hak ni kena tanam daripada awal-awal. Yang mana kita maklum mak ayah ni, bila anak 7 tahun kena latih dia semayang, anak 7 tahun kena latih dia puasa. Tapi kita lupa
kita nak suruh dia semayang, nak latih dia puasa, yang pertama kena kenal dulu Tuhan yang suruh semayang, Tuhan yang suruh puasa. Yang kita dia semayang sujud ke Tuhan, nak kenal lah Tuhan dulu. Faham tak ni? Kita kita suruh semayang je. Ajar tak kenal Tuhan? Tak. Hukum akan semayang pun dah ajar, hukum akan puasa pun dah ajar. Itu jadi adah budaya tu, tak jadi ibadah tu. Jadi kalau kita tak tanam dengan akidah perkara qada dan qadar sebelum anak kita balik dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Semayang tak tinggal anak kita, puasa tak tinggal anak kita berjuruh, tapi akidahnya tidak ada. Dia panggil duduk dalam kesesatan. Zahir semayang puasa, kita rasa mujur dah anak kita ni berjuruh, tahu apa perangai pelik-pelik, semayang tak payah suruh. Puasa bukan kata Ramadan, puasa sunat pun rajin. Tapi akidah macam mana? Mentauhidkan Allah ke tak? Berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ke tak? Ini akhir zaman. Kita nak mentauhidkan semuanya perbuatan Allah. Tidak berlaku walaupun sebesar zarah di bumi di langit, melainkan perbuatan Allah. Itu kita nak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Sebenarnya mudah je. Tapi oleh kerana benda gaib, kemudian tidak ditanam daripada awal, ni kadang-kadang ni payah nak terima, mudah terpesong. Kadang-kadang cerita keesaan pada perbuatan macam okey je, tapi bila cerita tidak keesaan pun pada perbuatan. Dah Tuhan letak kudrah di hamba ni, tenaga kudrah pula lah yang memainkan peranan. Jadi kudrah yang menggerakkan hamba, kudrah yang menghasilkan perbuatan hamba. Kudrah di kita ni lah dah keesaan dah pada perbuatan berpegang seumpama tu. Sama juga dengan kita berpegang, kita beriman dengan qada dan qadar. Sekalian yang berlaku qada dan qadar, sekalian yang berlaku qada dan qadar, sekalian. Letak kudrah di hamba, qada dan qadar. Menggerakkan usaha hamba, qada dan qadar. Sekalian kan? Kalaulah letak kudrah di hamba, qada dan qadar. Mana ni? Menggerakkan usaha hamba, kudrah yang ada di hamba yang buat. Jadi qada Allah ke tak? Taklah jadinya. Mana kata sekalian perkara qada dan qadar? Sekarang qada dan qadar bererti pilihan kita pun qada dan qadar, usaha kita pun qada dan qadar, iktirari pun qada dan qadar, ikhtiyari pun qada dan qadar. Iktirari keesaan pada perbuatan, ikhtiyari pun keesaan pada perbuatan. Nak tu je lah. Nak mati waktu mula-mula. Dok, kadang-kadang orang nak ngaji satu perkara, orang nak ngajar tu cuma mujur-mujur ni orang kurang ngajar tauhid. Kadang-kadang kalau buat kuliah tauhid takut nak pergi, takut dia pergi cerita benda hak salah. Sebab pengalaman dah jumpa orang-orang agama pergi cerita akidah yang salah, dia takut. Kalau babo-babo daripada foto ni kita cair lalu dah. Sebab apa? Dalam bab ni clear, tak timbul isu. Bab qada qadar ke clear, tak ada isu. Bicara pun tak panjang mana. Sebab apa? Apa benda masalah? Keesaan pada perbuatan. Faham tak ni? Faham lah. Mana apa? Semua perbuatan Tuhan. Tak? Habis ya? Lepas tu kita memilih perbuatan Tuhan. Kita berusaha perbuatan Tuhan. Keesaan pada perbuatan. Satu. Lepas tu sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Jadi kita memilih qada dan qadar. Kita menilah dulu. Kita nilai, kita fikir-fikir tu, kita pun pilih. Nilai fikir tu qada dan qadar. Sekalian kan? Memilih qada dan qadar. Sekalian. Habis? Pun dia payahnya. Cuma nak jaga, takut terundur jadi Jabariyah. Walaupun hakikinya memang Jabariyah, tapi kok mana pun kita wajib isbatkan di akidah kita
hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba jangan lari daripada keesaan pada perbuatan, jangan lari daripada qada dan qada Allah. Lari je jadi qadariyah lalu dah. Tidak berpegang, ada ikhtiar usaha, jabariyah terundur pula dah. Hak jadi jabariyah ni pula hak berlaku tempat kita, hak ngaji kitab-kitab hakikat. Ngaji kitab hakikat, kitab hikam, kitab adurun napih. Tu dalam tu cerita zauq, syuhud, bukan cerita i'tikad. Dia pergi pula, tak ada hamba ni, Tuhan belaka. Tak ada, saya pun tak ada, Tuhan belaka. Itu panggil jabariyah. Dan kitab hikam tu cerita maqam fana, Tuhan yang lenyapkan. Di basirah aulia yang ada hanyalah al-haq, Tuhan je yang ada di basirah mereka, tidak ada selain dua Tuhan. Mana ni? Di basirah, di basar sama macam kita lah. Di basar ni tu manusia, tu manusia, tu manusia, zahirnya perbuatan manusia, tapi tidak ada di basirah, hanya ada Allah. Itu sampai maqam fana. Itu cerita maqam zauq, syuhud dan kitab hikam. Jangan duk lakong. Sebab tu dalam kitab adurun napi, kitab haqiqah, kalau dak silap teranu salah baca adurun napi, kalau dak silap lah. Adurun napi di awal kitab bab kita usah didatang kat 4 aliran. Ahli sunnah wal jamaah. Macam sebut tadi. Ikhtiar usaha kita wajib isbatkan di akidah. Tapi hakikinya kita usaha pun qada dan qadar. Qadariyah, itu usaha mutlak hak kita. Tuhan letak dah tenaga di kita kan. Tenaga lah yang pula yang menggerakkan usaha kita dari bekas. Tu qadariyah. Jabariyah, tidak berpegang, ada pilihan dan perbuatan. Satu lagi ni dalam kitab Adun Napi, aliran ahlul kashfi. Ni orang sampai maqam mukasyafah, maqam fana, lenyap di basirah, tidak ada melainkan Allah. Dan kita hakikat. Ni jangan ambil buah kita. Ni Tuhan buat gitu. Dia ambil buah dia. Tak ada kita mu Tuhan pun orang dah. Ramai tua duduk berpegang dengan ajaran seumpama ni. Ni jabariyah. Nak semayang, tak ada kita mu Tuhan semayang, berdiri ni mu Tuhan berdiri, baca ni mu Tuhan baca. Tak, memang gitu dia latih gitu. Guru dia latih gitu dan anak murid beramal gitu. Tak ada kita. Hakiki memanglah tak ada. Tapi itu jabariyah sebab dia duduk makam i'tiqadi, duduk makam pegangan, bukan makam fana. Hak maqam fana Tuhan buat dia gitu, bukan duduk cakap di mulut, bukan duduk pegang di hati. Tak ada hamba. Kita ahli sunnah wajib isbatkan di akidah, letakkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Hamba ni pilih nak semayang, hamba ni buat semayang ni, hamba yang berdiri ni, hamba yang membaca Fatihah ni, hamba yang rokok, wajib berpegang seumpama tu. Ni dak mu Tuhan tu jabariyah. Ambil mana jabariyah ni? Dia ngaji kitab haqiqah dengan guru yang tidak mursyid. Dia suruh bubuh ke dia. Ramai mana tu Jepun saya duk ngaku gitu. Dok Ustaz lama keni warna saya. Bertaubah nah. Salah gitu. Dia jabariyah kan ni jabariyah. Kan kita kan 3 nama ni sahu. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Kan sahu kan? Apa tu? Tak kenal jabariyah mana? Jabariyah tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Dah kamu sekarang ni duk mu Tuhan. Gitu lalu pun mengaji lama ni. Orang tua-tua. Orang yang mengajar aliran seumpama ni pula ramai orang ngaji. Siapa ke mati mengajar seumpama tu? Siapa ke mati mengajar seumpama tu? Mana pihak berkuasa? Ahli-ahli agama yang lain ada menegur akidah salah tapi tak laku. Sebab ahli-ahli agama yang lain ni kurang murid. Hak ni ramai murid. Bukan tidak ada ahli agama lain yang menegur mengatakan akidah tersebut salah. Ada yang menyedari dan ada yang mengatakan akidah seumpama tu salah. Tapi orang ramai tak turutlah sebab tak ada anak murid orang kata salah tu. Orang tengok siapa anak murid ramai. Ramah tu orang takkan salah ramah tu kan. Pada ramah tu mai orang jahil belaka mari tu.
Di Terengganu kita ni bukan nak kata gapa, bukan kata bak pegangan, bak pekoh kena kecek dia orang lama mana dah kadang-kadang. Kena kecek, kena goreng dia orang je. Bak pekoh mudah-mudah. Air mutlak, air mustakmal tu lama mana orang goreng. Di Terengganu kita ni, celuk jari sikit mustakmal. Siapa tu? Orang ngajar kata lah. Tu salah terang-terang. Benda pekoh. Benda pekoh mudah pun goreng dia orang. Komang kita Terengganu ni. Dah sungguh. Kamu mana Terengganu kita faham? Celuk jari sebatang mustakmal. Keren tak mengaku kena goreng itu senyap. Tak mengaku ni. Sama juga dengan muafiq masbuk. Tu benda senang sangat muafiq masbuk ni. Tiba-tiba orang pertama saja. Orang pertama saja pula. Salah sangat-sangat tu. Molek-molek ada orang bawa. Benda pekoh, benda senang. Ini benda tauhid. Tapi bukan, memang ada orang-orang agama mengatakan salah bawa seumpama tu. Tapi gitu lah. Ni pula jenis nak hilang ni. Hilang aku Tuhan belaka ni. Ni bukan kata Terengganu dah. Kalau tengok YouTube tu kata reti dia bawa gitu. Tak ada kita Tuhan belaka. Hilangkan, dia kata biasa dengar ada istilah kita kena hilangkan keakuan. Biasa dengar tak? Biasa dah dengar istilah kata kita kena hilangkan keakuan. Biasa dengar tak? Tak dengar? Tak dengar? Ada angguk, ada hiling. Duduk alam lain-lain ni orang kali ni. Duduk negeri lain-lain. Tak dengar? Kalau dengar budak perasan tu. Jadi Terengganu kita ada orang ajar nak suruh hilangkan keakuan. Tak ada aku Tuhan belaka. Selagi ada aku ni timbul riak. Selagi ada aku ni timbul ujub, timbul takabur. Lenyap tak ada aku. Tak ada aku. Mana kita ahli sunnah wajib kita isbatkan aku ada pilihan, aku ada perbuatan. Tu timbul riak ujub takabur. Yelah timbul riak ujub takabur. Kena jagalah pulaknya daripada riak ujub takabur. Macam mana nak hilang tu riak ujub takabur? Hilang aku. Hilang aku ni siapa? Maqam fana. Hak Tuhan buat dia gitu. Maqam aulia. Ada tak riak? Nak riak orang tak ada dia. Nak ujub orang tak ada dia. Nak sampai maqam tu, hilanglah keakuannya, maqam fana. Tapi kita tak boleh buat. Kita ahli sunnah wajib kita berpegang aku hamba ada pilihan. Aku hamba ada perbuatan. Mari belajar ni, aku yang pilih, aku yang buat. Puasa, nanti aku yang pilih, aku yang buat. Ngaji Quran, aku yang pilih, aku yang buat. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Mati buat aku ni jadi nak riak ujub takabur, betul lah. Kena jagalah situ pula daripada riak ujub takabur. Siapa orang selamat? Orang yang hilang keakuan. Tak ada. Di bahasa dia tidak ada. Malaikat hanya ada Allah. Itu maqam aulia. Faham tak tu? Duduk makam tu tak ada benda lah dianya. Sebab tak ada Tuhan belaka. Ni di basirah mereka. Panggil makam fana, makam ahlul kashfi. Tu makam syuhud, makam zauq tu tak boleh nak lakung. Hal ni aja selakuk ni jadi jabariyahnya. Jadi jabariyah. Kita nak cerita teori ikhtiari je. Hilang dah atas ni. Atas ni kita bahas pekoh, kita bahas pekoh. Oleh kerana itirari ni bukan pilihan hamba, maka kalau semayang tak batal semayangnya. Sebab itirari bukan pilihan hamba. Kalau ikhtiari pilihan hamba, barulah ada hukum. Sebab hamba yang memilih, hamba yang buat. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi hakiki sebenar-benar itirari, keikhtiarinya keesaan pada perbuatan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Itirari terikat, ikhtiari pun hakikinya terikat dengan qada dan qada. Tidak ada hamba, tidak ada, kita tidak ada apa-apa. Hakiki memang kita tidak ada apa-apa. Tapi ingat baik, kita ahli sunnah wajib isbatkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan.
tambahan kita pula kelas jadi live. Live ni orang-orang jauh di antara perkara yang ni yang dapat sambutan, mana orang duk cara sangat, orang ambil tahu sangat, bab pegangan lah. Bab pegangan. Kadang-kadang timbul diberitahu masjid mereka tak ada cerita bab pegangan. Pekoh ada, tasawuf ada. Lepas tu pegangan tak ada. Kita tauhid khusus sebab 20 tak ada. Kalau ada cerita bab tauhid pun cerita secara secara ringkas je. Mana kalau sebut kata qada dan qadar, qada ketentuan Allah, qadar perbuatan Allah. Lepas tu habis jalan gitu je. Tak cerita. Tu kita budak-budak gitu pun qada qadar dah kan. Rukun iman kenal kita duk ngapa ajak budak lagi Tapi kena cerita molek lah. Tambah pula dengan zaman kita ni. Lepas tu kita mana? Kita macam sekarang lah. Kita memilih, kita buat. Kita memilih, kita buat. Macam sekarang. Lepas tu, apa yang kita pilih, apa yang kita buat. Keesaan Allah pada perbuatan. Itulah perbuatan Allah. Habis kat tu je. Apa yang akan berlaku? Qada qadar lah. Sedang berlaku qada qadar. Yang akan berlaku qada qadar. Sedang berlaku keesaan pada perbuatan. Yang lagi akan berlaku keesaan pada perbuatan. Gitu je lah. Apa yang berlaku kat depan, itulah qada dan qadar. Lepas tu berubah ke tak? Kalau qada qadar menetapkan berubah lah. Berubah tu kenapa tu? Kerana perbuatan Allah. Zahirlah mari daripada usaha kita. Yang mana kita usaha-usaha jadi berubah. Usaha kita sungguh tu pun qada dan qadar. Jadi berubah tu pun qada dan qadar. Keesaan pada perbuatan sudahlah. Lepas tu kita, macam sekarang lah. Jenis rajin ke jenis malas? Kalau Tuhan kodokkan kita rajin, rajin lah kitanya. Kut depan, banyaklah hasil boleh. Rajin, kodok kodar. Lepas tu, dia buat kerja sungguh, kodok kodar. Dapat hasil, kodok kodar. Kita ni memang jenis malas. Kodok kodar. Lepas tu, malas. Sampai masa dak kerja apa? Kodok kodar. Lepas tu, tak boleh apa satu, kodok kodar. Keesaan pada perbuatan. Kan semua pun Tuhan kan? Cuma benda malas ni benda tak baik. Haram kita bercakap sandar kepada qada dan qadar. Hak cerita qada qadar tu pegangan. Hak dia cakap mulut jangan. Hak rajin je sandar ke Tuhan. Hak malas jangan sandar ke Tuhan, haram. Jangan sandar ke Tuhan benda malas. Tapi hakikinya hak malas tu pun qada qadar. Baik jahat qada qadar. Segala-gala keesaan pada perbuatan. Tak payah mana sebenarnya. Saya ngaji pondok, tu gua cerita rekah je. Tapi rekah pondok ni cerita lain. Sebab pondok ni sehari-hari kita tauhid berapa buah. Sehari-hari berapa buah kita tauhid. Maknanya tu gua cerita rekah sebab kita kecil. Naik kita besar, ada belaka dalam tu. Dah kita bila nak ngaji kita besar kita kecil kita ngaji. Orang ngajarlah kena kupas molek pula sebagai anak kita besar dia ngaji pondok. Tapi masa duduk pondok kita kecil, dihura cara kita kecil. Tapi kayak gini kita besar pula, dihura cara kita besar. Tapi bila kita main ngajar kapung, walaupun kita baca kita kecil, kita tak boleh nak hura sebagai mana duduk pondok sebagai cara kita kecil. Sebab kita duduk pondok, di masa sama kita baca kita besar. Kita belajar kita besar. Cuma masa ngaji tu kita faham pegang gitu je. Tak korek-korek dah. Dah kalau gitu Tuhan buat kita, Tuhan terkaya daripada segala-galanya. Tuhan tidak ambil faedah manfaat guna daripada sekalian makhluk yang Allah telah jadikan. Dah Allah buat apa? Kita tanya benda gitu, kau payah-payah kita jawab mengenai tanya Tuhan. Tanya apa kita benda gitunya? Tebang tu. Ni nak korek tu. Tebang. Tak pasal Tuhan buat tak, Tuhan buat tidak sia-sia. Semuanya ada hikmah. Ada hikmah yang kita tahu dan kebanyakannya hanya Allah yang mengetahui. Kita jangan tu soal Kan? Dia soal macam-macam. Jadi buat benda Tuhan buat manusia kalau gitu. Kalau Tuhan letak dah, Tuhan letak dah, Tuhan buat. Lepas
Atau ada syurga dan neraka pula. Tuan-tuan letak dah tu. Siapa syurga, siapa neraka. Tu gitu. Gitu kan lagi. Siang kau orang syurga. Siang masuk neraka tu dia kata. Siang masuk neraka. Dah mungkin tolong masuk neraka. Jadi dia sibuk nak soal kerja Tuhan. Dia kadang-kadang timbul hak bawa-bawa salah pegangan ni bukan orang-orang sebarang. Orang-orang kalau sebut nama sin ni berapa kali pakai terakak punggung daripada kursi berapa kali. Dia ke? Terakak pun daripada kursi. Macam-macam. Macam-macam. Mana memang ke pekoh clear molek mengajar. Pergi pada tauhid, dia jadi kucakut lain. Hak terlucu yang pertama, keesaan pada perbuatan. Tapi kalau tanya dia, awak mengesakan Allah pada perbuatan, mesti dia kata saya mengesakan Allah pada perbuatan. Tapi tak faham sebenarnya apa makna mengesak Allah pada perbuatan. Segala-gala perbuatan Allah, menafikan kamu mutasir dan menafikan kamu munfasir. Tidak ada mutasir, tidak ada munfasir, tidak ada. Semua perbuatan Allah. Dah. Ini. Mana hak bukan kata itirari, ikhtiari pun sama sahaja. Cuma sebut dah tadi itirari, ahli sunnah pun tak menyabitkan pilihan dan perbuatan kepada hamba. Mu'tazilah pun tidak menyabitkan pilihan dan perbuatan kepada hamba. Itirari, ikhtiari, keluar tiga lalu dah. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Hak bab ikhtiari. Itirari sama sahaja. Tidak disandarkan, tidak disabitkan, tidak ditetapkan pilihan dan perbuatan kepada hamba pada perkara yang itirari. Ikhtiari ni ahli sunnah wajib kita sabitkan, wajib kita letakkan hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tetap duduk di bawah qada dan qadar, tetap duduk di bawah keesaan pada perbuatan. Kalau gitu sama dengan itirari lah. Hakikinya sama dengan itirari. Tapi kalau ke mana pun kita wajib isbatkan, pegang di akidah perbuatan ikhtiari, hamba ada pilihan dan perbuatan. Itu. Kalau tidak berpegang di pilihan dan perbuatan ikhtiari, jadi terundur jadi jabariyah. Akidah yang terpesong, akidah yang sesat. Dia tak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Fatihah tapi tidak berpegang dengan akidah Fatihah, habislah. Fatihah tu akan laknat balik orang yang membaca Fatihah dalam sembahyang tapi tidak berakidah dengan akidah Fatihah. Fatihah ni surah Makkiyah, surah cerita bab pegangan. Kenapa berpegang dengan akidah suratul Fatihah? Kita tak terfikir ke satu Al-Quran 114 surah, satu je surah hak wajib dibaca dalam sembahyang, 17 rakaat hak tu je. Taklah kata 17 rakaat surah lain-lain. Surah lain pun kita kata muqaddam lah. Ambil aku amsal ni dodang kita ni. Kalilah 17 rakaat 17 surah asing-asing. Jangan kita. Tapi kalau 17 rakaat 17 surah yang wajib dibaca dalam sembahyang, hak muqaddam. Hak bawah daripada amal tasallum tu. Dah. 17 rakaat. 17 rakaat Fatihah je. Fatihah je rukun. Sebab tu Nabi kata tidak ada satu surah yang menyamai suratul Fatihah dalam bab kelebihan. Tak ada. Tidak ada satu surah yang boleh menyamai suratul Fatihah. Sebab tu kita Fatihah ni kita betul lah molek sebab kita nak semayang, tapi bukan betul bacaan je, betul akidah dengan Fatihah tu. Ni kita duduk sibuk betul bacaan. Memanglah kita kena betul bacaan sebab kita nak semayang, tapi kita hanya betul bacaan Fatihah. Akidah Fatihah mana? Ada cara. Ni kadang-kadang akidah Fatihah pun tak cara. Bacaan Fatihah pun tak cara. Maya rajin. Ni tahu nak cerita ni. Yelah kadang-kadang tengok siang tua dah, kadang-kadang hidup peseng gitu. Bulan-bulan Ramadan ni nampak timbul lah mau haji. Yelah kadang-kadang Allah mari kok terlitah di hati.
Oh, dekat Ramadan ramai lalu puang saja. Belum ni tak ada. Mau haji. Ayah haji memang padang lagi sejik. Mau haji ni mana kalau boleh berjemaah di rumah, abdah di rumah. Tapi untuk belajar tak kira siapa kena mari belaka. Tapi tak mari mau haji tu. Guna time belajar. Tu jadi panggil apa ni, jadi adab budaya dia siang tengok. Kena betul molek akidah tu, pegangan tu. Memang setengah orang dia macam tolok. Dia nak terima tapi dia jadi belawang. Akhir sekalinya dia serendar. Gitu je pegangan. Dia boleh buat ni jadi pening. Sebenarnya bukan pening nak faham tu, tapi nak apa nak diterima. Lepas tu kadang-kadang ajar bab ni, bab qada apa semua kan. Cerita ulang. Hai, pening sungguhlah. Hai, pening lama. Dia percaya ustaz lain pula. Ustaz tu bercerita je. Senang aja faham. Lepas tu dah sama dak dengan hak ustaz orang ajar. Sama je. Dia apa pun dia tak faham. Dia sebenarnya bukan tak faham. Cuba kalau ustaz dia panggil tu ajar pasal lain. Aku kata dak. Aku kata dak. Patut aku tak boleh nak terima sangat. Tuhan belaka hakiki ni. Ni baru ia sungguh. Dia mari ajar, dah Tuhan letak dah kudrah di hamba kan. Apa faedah kalau kudrah tu tak berkah? Kan ni? Ya juga. Tu kan mutasir dia panggil. Ya juga guna. Tapi hak ustaz main ngajar tu hak pondok juga. Ajarannya sama. Dia sebenarnya nak cari orang bawa pasal lain tu. Tapi oleh kerana sama, dia terima. Gitu lah. Senang je dia. Memang senang je. Tu nak sebaik ulang tu. Tahu dah. Orang bukan tak faham. Tapi orang dia macam tak nak terima. Tak ada gapo kita ni Tuhan belaka. Tak ada gapo warna. Kita bangun pagi tu kita belaka kan. Tak ada gapo kita. Tu payah nak terima tu. Iyalah kita bangun pagi tu bukan bangun pagi tengah tidur malam, qada dan qadar. Segala Tuhan belaka tak berlaku. Sekarang ni diingatan tak ada Tuhan tu bak kekuatan dalaman. Hak masalah di akidah tu tidak mengesakan Tuhan pada perbuatan. Di akidah kita berpegang segala-gala qada dan qadar Allah. Tapi celek mata kita waktu kita diingatan hati itu orang awam. Tak ada salah apa-apa. Kalau nak tanyalah, hak sedap-sedap duduk atas kursi tu. Kursi buat ke Allah buat? Duduk tak jatuh pakai bawah punggung tu. Kursi buat ke Allah buat? Dah. Dah ingat dah Allah. Bubuh kitab molek-molek ada atas apa tu? Panggil meja apa? Panggil meja apa tu? Meja. Boleh bubuh kitab atas tu. Kitab pun tak jatuh. Siapa buat? Meja tu buat. Perbuatan Allah. Ingat tak kita Allah? Tak ingat. Cuma nak duduk bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Lepas tu habis kelah alhamdulillah bangun cacang. Sebab apa kalau duduk latar, nak bangun payah. Ni sakit habis orang-orang ni dia kata nak bangun payah. Duduk atas kursi ni Allah sudah kelah mudah je bangun alhamdulillah. Sebut juga ke Tuhan. Zikir juga ke Tuhan. Tapi hati ingat tak selama kita duduk atas kursi ni semuanya datang daripada Allah Ta'ala tu, nikmat-nikmat tu. Allah Ta'ala belaka tu. Ingat ke tak? Tak ingat. Tapi kita mensyukuri nikmat Allah sebab kita duduk atas kursi bukan duduk atas kursi panggung wayang. Duduk kursi panggung wayang, tu tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita duduk atas kursi nak belajar, tu mensyukuri nikmat Allah tu. Ingat ke tak? Bab ingat ke tak ingat itu dalaman masing-masing, bukan cerita bab pegangan. Kita ada seminggu lagi dah sebelum puasa. Tapi kelas kita sama je dah. Bulan puasa sama je. Kelas sama je. Ke bulan puasa nak masak dah pagi-pagi. Ada masalah. Kita kuliah duha ni muju kenapa bulan puasa pun boleh teruskan.
Kalau kuliah maghrib, bulan puasa ke, hilang, tak ada. Mana kita kuliah duha, bukan apa. Sebab kita ni, kalau belajar mengulang, tak apa berhenti pun. Berhenti pun tak apa kalau kita belajar mengulang. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Kita belajar-belajar tu, ulang-ulang, jadi panah, panggil perangat. Itu tak apa kita berhenti. Tapi kalau kita fardu ain tauhid tak selesai, fardu ain fiqh tak selesai, fardu ain tasawuf tak selesai, kita berhenti je, malaikat catat dosa besar, jahil ilmu fardu ain. Walaupun bulan Ramadan. Apa? Bulan Ramadan boleh tinggal kewajipan belajar fardu ain. Ya, kita bulan Ramadan boleh ke kita meninggalkan kewajipan menyempurnakan ilmu fardu ain? Kita tak sempurna lagi ni kan? Kita wajib menyempurnakan ilmu fardu ain. Kita tak sempurna lagi masuk Ramadan, kita boleh tak nak stop sementara kewajipan menyempurnakan fardu ain? Boleh tak stop? Berhenti sementara? Boleh? Kita berhenti je, malaikat akan catat dosa besar kerana kita tidak menyempurnakan belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni sepatut diajar oleh mak ayah kita sebelum kita masuk mau balik. Dan memang gitulah. Itu mak ayah lah, kita ni lah. Kita mak ayah. Kita tak payah belajar ilmu fardu ain. Tak payah belajar ilmu fardu ain. Saya sebut sama dah. Kita tak payah belajar ilmu fardu ain. Kita balik dalam keadaan beres dah. Nak tambah mak ayah kita ajar dah kitanya. Lepas tu tinggal kita je lah. Nak beramal ke tak mau beramal. Tu je. Ilmu cukup. Kan tak ni? Nak beramal tak mau beramal atau atas kita lepas kita balik. Tapi kita balik dalam keadaan jahil fardu ain. Kita tak belajar fardu ain. Malaikat catat dosa besar setiap saat mengakali jahil fardu ain. Bertahun-tahun, berpuluh tahun, kemudian baru kita belajar. Lepas belajar-belajar tak dan beres lagi, masuk Ramadan, kita stop belajar. Boleh ke? Inilah sendirilah. Tapi kita duha, alhamdulillah. Duha tidak terganggu. Bulan Ramadan kita ngaji 1 kali duha, macam pahala 70 duha di bulan yang lain. Bila kita nak dapat pahala 70 kali duha hak bukan bulan Ramadan? Setahun tak boleh. Setahun ada 50 minggu je. Setahun ada 50 minggu je. 50 berapa? Gitu je lah. Kita belajar bulan Ramadan sekali duha sama dengan pahala 70 kuliah duha hak bukan bulan Ramadan. Tu pahala. Tapi kita cerita bab kewajipan kita. Orang ngajar bahagian dia, orang buat orang yang sediakan tempat bahagian dia, bahagian masing-masing lah. Bahagian masing-masing. Kita nak gini ikhtiari. Sebab memang ada komen kadang-kadang dia kata ustaz ni kadang-kadang kalau tang tajuk pekoh pun dia lari lagi tang ke pegangan. Dah kena molek dengan kita nak cerita bab gerak 3 kali. Kalau gerak tu dengan cacat cacat tu itirari, cacat tu syarat tak ambil hukum. Maka semayang kita 100 kali pun tak ada apa-apanya. Sebab dia gerak tu itirari. Gerak tu itirari. Hak gerak dikira ni hak ikhtiari. Kita pilih nak menggerakkan tangan, kita pilih nak menggerakkan kepala, menggerakkan bahu, kita yang pilih. Tu baru ada hukum. Hak itirari dia cacat. Dia cacat tu itirari. Kita sambung balik apa ekoh kita tu. Sambung balik. Perbuatan yang banyak iaitu 3 kali. Tapi dah sebut sini dengan anggota yang besar. Anggota yang besar. Kemudian 3 kali ni bukan dengan gerak satu tubuh. Dia gerak satu tubuh ni sekali cukup dah. Gerak satu tubuh. Pada ni. Lepas tu kita kena jaga semua ni, jangan buat macam orang mabuk. Macam orang mabuk dia buat. Nak kata mengatuk tak mengatuk. Macam ada macam galik panggil dah. Khoyar je. Bergerak satu tubuh sekali je patah dah semayang. Faham tak? Bergerak satu tubuh. Sehingga kan
Sehingga kan hak dijaga dalam kita bergerak satu tubuh masa beri salam. Orang suruh berpaling muka, dia bergerak tubuh ni, dia berpaling. Contoh orang ni tak tahulah. Sebab kalau bergerak tubuh, berpaling dada dari kiblah, batal kerana tidak menghadap kiblah. Dia orang beri salam ni mujur gerak, dia tak gerak satu tubuh, dia gerak kepala, dia angguk. Angguk. Orang tak suruh angguk, orang suruh berpaling. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, ke hangguk-hangguk ke kanan, hangguk-hangguk ke kiri. Macam pokok hangguk. Kenapa pokok hangguk? Pokok hangguk tu. Orang suruh berpaling. Tapi terkadang kitab dia kata, kalau beri salam dengan bergerak satu tubuh, batal sembahyang. Mana ni? Sebab satu tubuh tu memang besar sangatlah. Anggota besar ni tangan saja, kepala saja. Abang bilang 3 kali. Kalau satu tubuh, kita kata macam berdiri, dia hayung tubuh dia, sekali sudah cukup. Batal sembahyang. Kemudian kalau anggota kecil macam jari, jari, dia letak dia punya tapak dia tu sebab dia gatal, dia pun garu. Ni berapa kali pun tak bilang. Sebab anggota kecil dia panggil. Ni. Jangan masa garu tu gerak dengan tapak. Gerak dengan tapak dia panggil anggota besar. Tapak jangan gerak lah. Tapak jangan gerak. Yang geraknya jari sahaja. Tetapi ada jugalah hak dimaafkan. Dia sakit kurat gatal tu pelik sungguh. Kalau ni tak ada apa dia kena ambil ni. Ambil skop. Ambil skop apa tu? Tu abang apa tu? Nyapu tu. Dia kena gerak ni tangan. Dia terlampau gatal. Tu dimaafkan. Jangan kalau kena sakit gatal. Dia mari sekali-sekala tu. Maknanya kalau letak tapak, main dia buat gini, senyum je. Kumang ada cerita senyum je. Ni orang ni buat gapo dia kuik-kuik atas dia ni. Kumang pun pelik dah. Tak jadi apa main dia begini. Tak padang. Dia kena dia gerak tapak ni. Tu dalam keadaan orang panggil apa tu? Dalam keadaan bersangatan gatal. Tu gerak tangan pun dimaafkan. Ada. Tu jari anggota kecil. Kelopak mata anggota kecil. Dia panggil anggota kecil. Tangan anggota besar. Kemudian 3 kali ni pula berturut-turut. Kita faham berturut-turut ni satu. Itu berturut-turut. Dan kita hanya sebut berturut-turut. Dia sama ada serentak 3 pergerakan tadi ataupun berturut-turut. Serentak. Di masa sama kepala gerak, tangan gerak, kaki gerak. Di saat yang sama. Itu dipanggil berturut-turut juga. Itu dipanggil serentak, bukan berturut-turut. Ada sekarang ni 3 kali serentak ke berturut-turut ke sama hukum. Faham tak? Kemudian kita nak panggil 3 pergerakan ni dinamakan berturut-turut. 1, 1, 1, 3 dengan anggota besar batal. 1, 2, 3 ni nak panggil sambung ni. Jarak dia lama mana? Faham tak ni? 1, yang kedua, yang ketiga. Nak panggil yang kedua ni, disenggang lama mana? Masih lagi panggil yang kedua. Senggang lama mana? Ni bukan yang kedua dah. Ni awak ni berhenti lama dah, bukan yang pertama. Yang ni hak yang pertama semula ni. Faham tak ni? Sebab apa dah panggil yang kedua? Dia tak sambung yang pertama. Dia berhenti lama dah hak gerak pertama tadi. Setara mana? Gerak, ni yang kedua. Gerak, lama gerak pula ni. Ni bukan yang kedua. Tak sambung dengan saat ni. Sebab dia pisah lama dah. Setara mana hak dipanggil sambung? Faham? Setara mana dipanggil tak sambung? Faham tak ni? Kan kita dalam semayang kan banyak pergerakan. Ada ni pergerakan hak bukan perbuatan semayang tu lah. Gerak kepala lah, gerak bahu lah, gerak tangan lah, macam-macam kitanya. Duk cara ejah kain lah tangan tu. Tu perbuatan yang bukan perbuatan sembahyang. Tapi walaupun acak kali kita dalam sembahyang, tapi cerah. Faham tak ni? Jauh-jauh
Jauh-jauh tu dia panggil tidak berturut-turut. Nak kata ni berturut-turut ni, setara mana cerah masih lagi dipanggil berturut-turut. Dia pandangan muktamad kira kepada uruf. Uruf ni kepada kiraan ramai. Kiraan ramai ke mana? Kita hanggup pala sekali. Lepas tu kek lama sikit kita hanggup pula kepala. Contohnya lama mana tu kita panggil dok senggang. Tu paling penuh uruf lah. Mana kalau kita katalah ada orang semayang ni pelik kadang-kadang dia duduk molek, dia lenggok tu gerak lenggok, puas lenggok dia tunduk. Jangan suka. Ada ni bukan cerita budak-budak orang tua. Dia lenggok ke atas, dia pejang selit dia main. Kata main apa? Dia orang ni berjumpa mana waktu di masjid ajak orang main masjid lagi orang ni. Tapi dia semayang, lenggok, tunduk. Lama-lama lenggok pula, kata lama tunduk. Tu anggota besar, bukan anggota kecil. Tetapi antara dia lenggok tu, dia berhenti lama, dia tunduk pula. Cerah setara tu kita panggil yang kedua kedok. Dah dah tu, dia lama dah, dia lenggok tak ning. Maka panggil tidak berturut-turut. Kalau kata dia lenggok, dia tunduk pula, lepas tu dah kejap dia lenggok pula. Sambung kedok tu, sambung 3 kali dah tu, batal semayang. Setengah pandangan, tapi orang ni pendek sangat. Dia qada tamakninah, qada subhanallah, betul-betul lebih dia qada subhanallah, tak anggap betul-betul dah tu. Kita kalau lebih dia qada tamakninah mari betul-betul lagi. Tapi ada pandangan dia betul-betul ni betul-betul sungguh. Mana kalau dia hanggup, dia gerak lebih daripada qada subhanallah, lebih daripada qada subhanallah. Tak sambung dah, tak anggap yang kedua dah, tak anggap turut-turut dah. Tu mana apa, tapak sangat dah. Dia kira qada tamakninah, dia kira qada tamakninah. Tapi ada pandangan kira qada 1 rakaat. Kalau kira qada 1 rakaat jeng lah kita. Habis lah kita qada 1 rakaat. 1 rakaat ni semining. Maknanya saat ni gerak kepala, lama tu gerak tangan pula, lama tu gerak kaki pula. Kata sambung betul-betul kira 1 rakaat. Masa lagi kira berturut-turut. Siap tu. Faham tak ni? Tapi kalau kata qada tamakninah pendek sangat. Dia balik pada uruf lah, pada kiraan ramai. Gerak setara tu sambung ke tak gerak saat ni. Dia tangan, dia digerak tangan, dia garu. Lepas tu dia buat turun tangan. Lama dia gerak pula tangan. Lama dah kat saat ni tu. Hak gerak pula tu gerak yang pertama balik. Sebab dia hak gerak saat ni tu, dia sudah cerah agak lama. Cerah lama ni kira pada uruf. Bukan kira qada tamakninah, bukan kira qada 1 rakaat. Tu hak muktamad. Kan? Mana seperti 3 langkah atau 3 gerak, dia misal 3 langkah. Kaki kita ni bergerak satu-satu. Yang kedua, yang ketiga. Ni dia macam saya sebut dah mengelepah. Tangan pergi mari 1, angkat turun 1. Faham tak? Pergi mari dibilang 1 pergerakan. Pergi mari dibilang 1 pergerakan. Adapun kaki lain, kaki pergi ke depan, tarik ke belakang, 2 pergerakan. Sebab tangan anggota yang bergerak berhayung sikit. Adapun kaki anggota yang tetap atas latar. Jadi kaki gerak ke depan, lepas tu undur balik kaki ke belakang. Panggil 2 dah. Tangan pergi ke depan, pergi ke belakang, baru bilang sekali. Angkat, turun, baru bilang sekali. Itu tangan. Ada ni. Sebab tu orang yang nak masuk saf, saf 3 hasta. Langkahan kita biasa 3 hasta dengan 2 langkahan tak sapa. Faham tak ni? Kita nak sapa ke saf hadapan, dia kena 3 langkahan baru sapa. Faham tak ni? Ni kena jagalah kitanya. Bila saf hadapan kosong, kita dia batal semayang ke dia keluar. Kita nak memenahkan saf hadapan tu. Kena langkah molek lah. Langkah yang pertama, langkah yang kedua, berhenti.
Langkah yang 3 barulah masuk dalam saf hadapan. Jangan straight 3 kali batas semayang. Walaupun perbuatan kita tu disunatkan, memenuhkan saf hadapan disunatkan. Ada ni. Tetapi melangkah tu tak panggil perbuatan solat. Ada ni. Perbuatan solat kita rokok, iktidal, sujud, ni panggil perbuatan solat. Hak ni kita bergerak walaupun gerak satu tubuh pun dia tak bilang, sebab itu perbuatan solat. Faham tak? Kan kita bergerak, kan tadi kata bergerak satu tubuh batas semayang. Bergerak yang bukan perbuatan solat. Tapi kalau dia bergerak perbuatan solat, dia rokok, tu memang satu tubuh bergerak. Itu perbuatan solat. Ada ni. Ada pun kalau rumah hidup berayung tubuh, itu bukan perbuatan solat. Kita melangkah untuk memenuhkan saf, itu bukan perbuatan solat. Ada dalam perbuatan solat melangkah. Tapi memang kita disunatkan memenuhkan saf hadapan, tapi tak panggil perbuatan solat. Ke melangkah tu perbuatan solat? Ada rukun fi'li melangkah? Ada? Tidak ada. Itu bukan perbuatan solat. Maksudnya itu bukan perbuatan jenis solat. Maka dibilang pergerakan kita, walaupun pergerakan kita memenuhkan saf, memang disunatkan pada kita. Tapi oleh kerana ianya bukan perbuatan solat, kita kena jaga jangan 3 kali turut-turut. Dia kalau perbuatan solat 3 kali turut-turut pun tak kira. Contoh, dia semayang qada tamakninah, rokok qada tamakninah, iktidal qada tamakninah, sujud qada tamakninah. Mana kalau terkira gerak tu berapa kali? Kira betul-turut tu sebab qada tamakninah jadi rokok. Iktidal qada tamakninah, sujud qada tamakninah. Berapa kali gerak? Lebih dari 3 kali. Tu perbuatan solat. Tak bilang perbuatan solat berapa kali pun. Ada ni. Yang apa nak kita cepat buat semayang ni kan? Berapa kali pergerakan? Tu perbuatan solat. Tidak dikira. Yang dikiranya adalah perbuatan yang banyak ni, perbuatan yang bukan perbuatan solat, termasuk melangkah untuk memenuhkan saf, walaupun hukumnya sunat melangkah memenuhkan saf. Kita langkah molek nah. Langkah yang pertama, kita langkah yang kedua. Kemudian kita langkah pula menyamakan dengan langkah kedua, dibilang 2 kali sahaja. Ada. Kita langkah yang pertama, yang kedua tu kita langkah lebih, bilang 2 dah. Ada ni. Kita langkah balik pergi tempat yang sama, dibilang 2 lagi. Dia jadi 3-nya melangkah, 3 lah. Kalau dia melangkah baru bilang 2, sebab dia slang tu. Tapi 2 gitu tak akan boleh masuk saf. Kau ke mana? Kena langkahan yang ketiga oleh saf. Jadi kita melangkah 2, kita berhenti. Ada. Kita melangkah 2. Hak ni kita pergi balik sama, dibilang 2 lagi. Jangan hak ni pergi pas ke depan, 3 lalu dah. Tak ada. Sekarang dia melangkah 2. Hak ni dia masuk balik pun jadi 2, tak apa. Kena berhenti sekejap. Tu berhenti lama mana tu? Untuk langkahan semula tu bukan sambung yang ketiga. Dia panggil langkahan yang pertama balik. Lama mana? Kalau keadaan kita lama mana? Kita kata gini. Sekarang nak masuk saf, dia melangkah. Maknanya dia melangkah ke hadapan, berhenti untuk langkah sekali lagi tu. Berhenti lama mana? Hak sekali lagi tu bukan kali yang ketiga. Yang sekali lagi yang ketiga lah kita kata. Hak tu nombor 1 semula. Sebab kita berhenti dah yang kedua saning tu. Lama mana kita berhenti, kita melangkah pula tu. Dia panggil langkah pertama, bukan langkah yang ketiga. Lama mana? Sekejap tu kau dah tamat nino. Hak pandang kata tadi. Pada tadi. Kalau kau dah subhanallah sekejap sangat. Subhanallah. Sambung gitu. Pandang. Memang pandang kata ada kata qada tamakninah ataupun qada 1 rakaat tadi. Tapi pandangan muktamad betul kira qada tamakninah ataupun qada 1 rakaat. Lepas tu kira qada mana? Kira kita.
Mana kita melangkah 2 kali, lepas tu kita berhenti lama mana? 5 saat, 10 saat. Kita pun melangkah pulau. Tak tu sekali semula tu bukan nombor 3. Mungkin 5 saat. Boleh? Mana kita melangkah 2 kali berhenti. Kalau ada 5 saat kita melangkah. Maknanya tak sama dah. Tak betul-betul dah. Apa? Gitu lah. Tak tahulah orang ni kadang-kadang saf hadapan kosong, dia tak masuk saf. Kenapa? Memanglah disunatkan masuk saf, tapi langkahan tu kena jaga supaya tidak jadi 3 langkahan. Kadang-kadang orang tak penuh saf hadapan tu kenapa? Kerana tak pandai nak melangkah? Kebetulan orang duduk sebelah tu orang balah kita? Ke mana? Tak kenal. Dah kenal apa dah melangkah? Dia kosong gitu saf. Mungkin dia kata aku nak buat guana ni, nak melangkah guana ni. Pernah berlaku satu masjid, orang ramai ni kadang-kadang tu imam dia dia buat sama macam berjemaah 5 waktu. Betulkan saf, rapatkan saf, dia pun Allahu Akbar. Jadi tu orang sesah-dosah tu boleh lah betul saf sekejap aje. Tapi kalau orang masjid penuh, dia kena tunggulah sekejap. Betulkan saf, rapatkan saf, penuh sebelah dalam, penuh sebelah tepi. Sebab orang ramai. Kalau orang satu dosah je, oyak sekejap-sekejap, okey dah tu, betul dah tu. Tapi kalau orang pas keluar hari Jumaat contohnya, ataupun ada program besar contohnya, orang ramai pernah pas keluar. Pernah berlaku orang pernah pas keluar. Kalau hari Jumaat kadang-kadang tu imam betulkan saf, rapatkan saf, dia pun takbir dah. Orang belakang tu hara. Sebab apa? Sebab tu imam tak je duduk belakang. Tu imam tu kena ambil. Ataupun kena buat kamera sebelakang bubuh depan tu imam tengok orang belakang tu guana. Orang belakang tu hara je. Dia takbir dah. Akhirnya belakang tu jadi tengah tu lapang, kosong tengah. Tepi ada. Dah orang tak pernah saf. Dah dia takbir cepat tu imam. Jadi orang belakang tu tak ada nak penuh ke dalam. Bila dia takbir, makmum pun takbir. Bila makmum takbir, kau tak mau belakang dah lah. Pernah berlaku dia takbir cepat. Bila dia takbir, sah tak penuh lagi. Jadi depan tu masuk penuh sah. Takbir belakang dah ni. Takbir belakang dah. Takbir belakang dah. Lepas tu sah depan ada ruang lagi. Maka ni pun melangkah naik sah hadapan, hak ada ruang. Dah tu imam takbir cepat. Hak belakang kena nak masuk, hak belakang kena masuk, hak belakang dia sama pas belakang ni. Macam-macam cara. Ni tempat orang suhur dah, ni tempat orang ngaji, ni tempat orang dengar semua ni. Macam-macam peseng, hak melangkah seterik orang mah. 3 kali seterik. Ada seorang tu dia lakah tu macam nak kalau apa panggil apa? Dia lakah tu di kekeng mana apa kangkang pun ni. Dia melakah luah. Faham tak ni? Mungkin keting dia panjang, dah tahulah kaki dia panjang. Tapi dia langkah tu luah. Luah. Dia langkah luah. Dia langkah luah ni. Dia kalau tidak melompat tidak mudarat. Kalau dia langkah tu luah, kalau tidak melompat tu tidak mudarat. Tapi setengah mengatakan dia langkah luah mana pun, kalau ke langkah biasa 3 panggil 3 juga. Tapi kalau dia melangkah luah tu dia macam melompat sekali je batal dah. Sebab dia panggil perbuatan keji. Lompat perbuatan keji sekali batal. Tumbuk perbuatan keji sekali batal. Dia walaupun sekali, tapi kalau perbuatan keji batal. Dia lompat perbuatan keji. Ialah keluar tu dikira dengan jarak yang sama. Dia buat 2 kali untuk soft 3 hasta. Kalau kira biasa 3 kali juga batal juga tu. Tapi macam-macam peseng. Ada seorang tu dia melangkah 2 kali dia berhenti. Comel ya. Bila dia melangkah 2 kali dia berhenti, maknanya dia duduk tengah soft dah lah, hala ke depan dah. Jadi soft belakang dia orang pun masuk lah. Orang pun masuk.
Belakang orang apa masuk. Dia berhenti situ. Tu imam hujung surah baru dia melangkah semula. Oh, dia takut berturut-turut. Sekarang sekarang dia melangkah 2 kali. Ni. Dia melangkah 2 kali betul dah. Dia berhenti tu betul dah. Belakang dia tu kosong. Orang ambil tempat dia. Dia depan tu sah dia, tapi dia berhenti tu lama. Lama duduk. Berkali orang belakang tu aku nak sujud mana kat sini. Dah, dia tak apalah di luar. Di luar. Kalau buat orang sebelah tak perasan, sebelah pergi tutup nak lagi duduk mana dia. Tapi orang sebelah perasan lah sebab dia dekat je dengan sah tu. Sebab dia 2 langkah dah. Dia 2 langkah, dia hanya 1 langkah lagi untuk masuk sah. Tapi dia berhenti, dia 2 langkah betul dia berhenti tu. Tapi tu imam baca Fatihah rakaat pertama, tu imam baca surah dekat nak habis barulah dia masuk sah. Tak habis sambung lah. Ada tak habis sambung. Tapi apa lama sangat. Kisah rakaat tadi. Orang duduk masuk sah, orang masuk dah sah di belakang. Orang tu dia mikir, wah ni dia nak aku terkajang juga lagi ni. Apa duduk tengah sah gini, orang nak rokok pun tak lepas ni, tak gerak ni, aku terkajang juga kali. Dah orang belakang. Dia tak apalah di luar lagi depan. Mana tu imam Fatihah habis. Dia rakaat pertama ni, berlaku rakaat pertama baru semayang ni. Fatihah habis, surah separuh tu barulah dia. Baru dia masuk. Masuk salah. Tadi 2 tadi gerak dia berhenti. Ni tak mualak dah lah, tak turut-turut dah lah. Tapi lama sangat. Lama sangat tu. Tak dia ke depan habis sama tak apa. Habis sama dibilang 2 kali je. Cuma betul lah hak ramai-ramai tu 3 kali langkahan. 3 kali terus masuk sah. Ni banyak Allah kata tak pandainya lah. Patutlah kata kalau di hadapan tu sah kosong, kadang-kadang dibiarkan sahaja. Dibiarkan sahaja, tak masuk. Sebab apa? Sebab mungkin dia, aku nak buat guana ni. Melangkah ni 3 gerak batal. Ada. Jadi kita nak kira hak kata tidak berturut-turut tu lah. Itu balik pada uruf. Sama ada ia dengan 1 anggota atau dengan 3 anggota. Kita berhenti sinilah. Atau dihisap akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Demikianlah barang yang berkata akan Al-Allamah Ibnu Hajar. Mana contohnya seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lain yang tak sunat. Jadi jumlahnya 3, maka batal semayang. Tunjuk dah minggu lepas kan? Tunjuk minggu lepas. Mana kita kata 2 gerak yang sunat. 2 gerak yang sunat, kita takbiratul ihram, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Ni sini turun naik sekali, turun naik sekali, 2. Lepas tu kita pun gerak kepala sekali. Berapa tu panggil? 3. Batal semayang. Sekarang ni contoh dia kata seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lainnya. 1 gerak tu tak sunat. Sekarang ni dia gerak kepala ni sunat ke tak? Tak sunat. Sekali. Ni capur ni 2 kali ni. Faham tak? Dua tangan ke sekali-sekali lah. Gini. Dah spekak pun. Tak tahulah dia geduk dia buat semayang takbir. Allahu Akbar. Ataupun dia tunduk. Allahu Akbar. Dia lenggok. Ni sekali, betul lah sekali. Dan ni 2 kali. Ni 2 kali ni. Ni sunat. Yelah sunat pun. Tapi campur dengan gerak kepala tak sunat tu. 3 kali batal sembahyang. Tu apa yang dia gerak kepala gitu? Dia gerak kepala tu orat tangan dia sipung orat tekau. Itirari berkali tau. Itirari. Ada orat tangan dia sama orat tekau. Jadi tekau kena gerak. Kalau gerak sendiri tu itirari. Perangai. Dia kita nak semayang kan, mata tengok tempat sujud, Allahu Akbar, sudahlah. Apa nak gerak laginya? Ni kadang-kadang mata dia tengok atas. Dia orang nak semayang ni, dia tengok orang. Tengok tempat semayang kita tu sunat, tengok tempat semayang.
Ada kita nak sembahyang tengok tempat sembahyang. Kalau depan tu ada hitam putih, tengok tu tak cicak kan. Ni dak ni lenggok Allahu akbar. Macam tak cicak je depan. Lepas tu tak kena kita sembahyang dah. Tengok tempat sembahyang. Lepas tu tengok tempat sujud, Allahu akbar. Dah. Ni dak melenggok Allahu akbar. Kadang-kadang molek dah lepas sujud, Allahu akbar. Nah. Cukup 3, 2 gerak yang sunat, 1 gerak yang lainnya yang tak sunat, jadi 3, apa hukum? Maka batal sembahyangnya. Ini pandangan Ibnu Hajar. Dan pandangan ni ada dalam kitab-kitab Hidayatus Sibiyan kita, dalam kitab Wisyah, dan kitab Matla'in, dan kitab Sabila. Batal sembahyang. Itu pandangan Syekh Ibnu Hajar. Pandangan Syekh Ramli tak batal. Sebab apa tak batal? Yang duk bilang ni berapa? Ni sunat, tak sudah bilang benda sunat tu. Betul pula tu. Ni tu pandangan Syekh Ramli. Sekarang ni hak ni angkat tangan, apa hukum? Sunat, orang suruh. Yang duk bilang ni berapa? Lepas tu ni sudahlah berapa kali? Sekali makruh. 2 kali makruh. Bukan ada apa, makruh. Makruh. Royak makruh dak apa? Makruh lah. Bukan dak apa, dak comel lah makruh ni. Makruh. Makruh dak apa? Kalau sunat je. Gitu orang kita ni. Iyalah tak batal. Itu pandangan Syekh Ramli. Tapi yang mutamaknya pandangan Syekh Ramli. Gitu jelah. Gitu je. Tapi buka kitab mana pun, kitab ni Hidayatus Sibiyan, kitab Wisyah, kitab Matla'in, kitab Kifayatul Muhtadi, kitab Sabila Muhtadi, sama je. Dia kata batal. Sebab tu ada orang belajar, dia akan tengok kepala tu imam. Tu imam gerak kepala je, dia tak ikut imam tu. Sebab apa? Batal. Ni. Dan dia nampak, dia bukan. Dia tengok tu imam. Gerak kepala, dia tak ikut lah. Dia main seorang belakang. Mana digi mana-mana tu imam, dia mana dia kaitan dah nampak kan kepala tu imam kan. Nampak dia gerak dah kepala. Gerak habis. Ni pandangan Ibnu Hajar. Walaupun perbuatan tu sunat sekalipun, dikira juga campur dengan satu pergerakan yang lain, jadi 3 juga, campur dengan 2 sunat, maka batal sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.